Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, insya-Allah pada hari ini saya akan membentangkan mengenai laporan jawatan kuasa Kabinet dan Pelan Induk Pembangunan Pendidikan PIPP 2006-2010. Baik, insya-Allah pada awalnya saya akan menerangkan mengenai laporan jawatan kuasa Kabinet. Laporan jawatan kuasa Kabinet dari segi sudut sejarah dan latar belakangnya kita boleh lihat yang mana ianya adalah satu laporan Kabinet yang mana mengandungi isu-isu penting berkaitan dengan pendidikan, termasuklah prinsip, nilai dan juga hala tuju pendidikan, yang mana idea untuk menggubal FPK ataupun falsafah pendidikan kebangsaan ini telah tercetus setelah laporan Kabinet mengkaji pelaksanaan dasar pelajaran diterbitkan pada tahun 1979, yang mana laporan jawatan kuasa Kabinet ini telah ditubuhkan pada September 1974 dan ianya telah dipengerusikan oleh Tun Dr. Mahathir Mohamad yang ketika itu merupakan Menteri Pelajaran Malaysia, yang mana tujuan utama laporan Kabinet ini adalah untuk mengkaji semula matlamat-matlamat dan keberkesanan sistem pendidikan yang diamalkan pada ketika itu ataupun pada zaman tersebut. Maka pembentukan jawatan kuasa 1974 ini dan laporan jawatan kuasa Kabinet 1979 ini bertujuan untuk memastikan keperluan tenaga manusia negara dipenuhi dalam jangka masa pendek dan juga panjang bagi memastikan sistem pendidikan memenuhi matlamat negara untuk melahirkan masyarakat yang bersatu, berdisiplin serta terlatih. Yang mana laporan Kabinet ini telah dikemukakan pada November 1979 dan jawatan kuasa laporan tersebut telah mendapati terdapat pelbagai kelemahan yang menghalang untuk mencapai matlamat pendidikan yang bermutu dalam sistem pendidikan pada ketika itu. Maka laporan jawatan kuasa Kabinet 1979 dibentuk hasil daripada maklum balas laporan daripada jawatan kuasa Kabinet tahun 1974. Pembentukan jawatan kuasa Kabinet tahun 1974 ini adalah kerana berlakunya peristiwa rusuhan kaum, iaitu pada 13 Mei 1969, pembentukan Rukun Negara 1970 dan pelancaran dasar ekonomi baru pada 1970. Maka perkara ini telah mendorong kerajaan mengkaji semula dasar-dasar pendidikan kebangsaan sebelum ini yang kurang menitik beratkan mengenai perpaduan negara dan memajukan aspek sosial, ekonomi, politik untuk membangunkan bangsa dan negara. Baik, kemudian kita akan lihat mengenai pengenalan laporan Kabinet, yang mana laporan Kabinet ini ianya telah dipengerusikan oleh Tun Dr. Mahathir Mohamad, yang mana laporan ini bertujuan untuk menilai sejauh mana pelaksanaan dasar pelajaran kebangsaan yang sedia ada agar dapat melahirkan sumber tenaga manusia yang diperlukan oleh negara. Yang kedua, bagaimana penegasan kepada 3M, iaitu pendidikan asas, membaca, menulis dan juga mengira. Dan yang keempat adalah penegasan kurikulum alam Malaysia Dan yang kelima, penegasan kepada pendidikan kerohanian yang kukuh
dan juga unsur-unsur disiplin. Baik, yang seterusnya kita akan lihat mengenai objektif pelaksanaan laporan kabinet ini. Yang mana pertama, objektif pelaksanaan laporan kabinet ini adalah sistem pendidikan yang dapat memenuhi keperluan negara dan menggalakkan perkembangan kebudayaan, sosial, ekonomi dan juga politik. Yang kedua adalah penekanan melahirkan insan yang berilmu dan seimbang. Dalam pada mana melahirkan insan yang berilmu, bukan saja berilmu, bahkan berakhlak, seimbang dan harmonis yang boleh mencapai kepada kesejahteraan diri dan lain-lain. Dan yang ketiga objektifnya adalah untuk menggubal beberapa strategi bagi mencapai matlamat pelaksanaan dasar. Baik, seterusnya kita akan lihat perubahan yang disyorkan dalam laporan jawatan kuasa kabinet. Perubahan yang disyorkan dalam laporan jawatan kuasa kabinet ini terbahagi kepada beberapa kumpulan. Iaitu yang pertama, perubahan yang disyorkan kepada sekolah rendah. Yang kedua adalah perubahan yang disyorkan kepada sekolah menengah rendah. Yang ketiga adalah perubahan yang disyorkan kepada sekolah menengah atas. Dan yang keempat adalah perubahan yang disyorkan kepada tingkatan 6. Untuk yang pertamanya, kita akan lihat ataupun kita akan pergi kepada perubahan yang disyorkan kepada sekolah rendah. Baik, perubahan yang disyorkan oleh jawatan kuasa kabinet bagi mencapai matlamat pendidikan bagi sekolah rendah adalah seperti berikut. Yang pertama adalah bagaimana mencapai 3 bidang asas. Kurikulum sekolah rendah ini hendaklah dirancang untuk membolehkan pelajar mencapai kemahiran dalam 3 bidang asas, iaitu bidang komunikasi manusia dan dengan alam sekitar dan perkembangan diri individu yang merangkumi aspek-aspek pendidikan asas. Yang kedua adalah menyusun semula kurikulum. Kurikulum pada masa itu perlu disusun untuk membolehkan pelajar lemah menguasai kemahiran asas dan pelajar cerdas agar lebih maju. Yang ketiga adalah mengkaji semula susunan bilik darjah. Kerana apa? Susunan bilik darjah ini perlu dikaji bagi memenuhi pendekatan pengajaran dan pembelajaran pada waktu tersebut. Dan yang keempat, menyediakan pendidikan pemulihan bagi pelajar lemah, iaitu bagaimana penyediaan pendidikan bagi pelajar lemah ini. Jika pelajar itu terlalu lemah, mereka dibenarkan mengulang tahun pengajian berkenaan. Penggunaan ujian rujukan kriteria perlu diperluaskan. Dan yang terakhir adalah memperbaiki kaedah mengajar, iaitu bagaimana bahan bantu mengajar perlu dipertingkatkan dan peruntukan guru bagi pendidikan pemulihan. Untuk yang keduanya, kita akan lihat kepada perubahan yang disyorkan oleh jawatan kuasa kabinet kepada sekolah menengah rendah. Baik, perubahan yang disyorkan oleh jawatan kuasa kabinet bagi mencapai matlamat pendidikan sekolah menengah rendah adalah yang pertama adalah kurikulum berkembang daripada kurikulum sekolah rendah. Yang mana kurikulum pada peringkat ini mesti berkembang daripada kurikulum sekolah rendah mereka lagi untuk mengukuhkan pendidikan asas. Yang kedua adalah pelajar didedahkan bidang teknik dan vocational, iaitu pelajar didedahkan kepada bidang teknik dan vocational pada peringkat menengah rendah lagi secara meluas, agar mereka bukan saja terdorong kepada ilmu pengetahuan semata-mata, bahkan dari segi kemahiran juga mereka didedahkan secara meluas. Dan yang ketiga adalah melanjutkan tempoh persekolahan umum dari 9 tahun kepada 11 tahun, iaitu keutamaan ini diberikan kepada usaha-usaha untuk memperbaiki dan meningkatkan taraf pendidikan di sekolah-sekolah di kawasan mundur. Untuk yang seterusnya, kita akan berpindah kepada perubahan yang disyorkan oleh jawatan kuasa kabinet kepada sekolah menengah atas. Baik, perubahan yang disyorkan oleh jawatan kuasa kabinet bagi mencapai matlamat pendidikan sekolah menengah atas adalah yang pertamanya, menambah bilangan sekolah vocational. Ini adalah perkara pertama yang disyorkan oleh mereka. Bagaimana menambahkan bilangan sekolah vocational pada ketika itu.
Yang kedua, mengkaji kurikulum pendidikan vocational. Kerana apa? Supaya lebih mirip kepada persediaan pelajar untuk memasuki pasaran kerja dan juga menggelarkan diri mereka sebagai pekerja mahir. Dan yang ketiga, perkara yang disyorkan adalah mengadakan latihan amali di kilang. Ini adalah kerana apa? Supaya pelajar dapat menyesuaikan diri dengan kehendak sektor perusahaan yang mereka ceburi pada ketika itu. Dan yang keempat adalah sistem pensijilan terbuka untuk sijil pelajaran Malaysia dan sijil pelajaran Malaysia vocational, di mana pangkat pencapaian bagi setiap mata pelajaran yang lulus dicatat dan semua calon layak mengambil peperiksaan SPM selepas 2 tahun menduduki peperiksaan SRP. Baik, yang seterusnya kita akan pergi kepada perubahan yang disyorkan oleh Jawatan Kuasa Kabinet kepada tingkatan 6. Perubahan yang disyorkan oleh Jawatan Kuasa Kabinet bagi matlamat pendidikan tingkatan 6 ini dan aspek-aspek pendidikan lain adalah yang pertamanya, iaitu pengkajian semula corak pendidikan. Ini kerana perkara ini perlu dikaji agar pelajar jurusan sains diberi peluang supaya mendapat pendedahan dalam bidang berkaitan dengan sastra dan juga sebaliknya. Dan yang kedua adalah sekolah swasta perlu menggunakan kurikulum KPM, iaitu semua sekolah swasta perlu menggunakan kurikulum oleh Kementerian Pendidikan Malaysia pada ketika itu bagi semua peringkat persekolahan sehingga tingkatan 5. Pelajar perlu mengambil peperiksaan awam yang seragam yang telah dianjurkan oleh Lembaga Peperiksaan Malaysia. Baik, yang seterusnya kita akan berpindah kepada Pelan Induk Pembangunan Pendidikan 2006 sehingga 2010. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, modal insan berminda kelas pertama ini merupakan salah satu kunci utama untuk membolehkan negara mencapai wawasan 2020. Merekalah yang akan meningkatkan tahap produktiviti dan daya saing negara dalam mendepani cabaran dan tekanan besar persaingan abad ke-21 ini. Agenda untuk membina dan juga memupuk modal insan yang menjadi benih generasi masa depan ini amat bergantung kepada kualiti sistem pendidikan negara. Oleh itu, Pelan Induk Pembangunan Pendidikan PIPP 2006-2010 telah dirangka untuk melaksanakan dan merealisasikan satu sistem pendidikan yang holistik, progresif, bermoral dan juga bertaraf dunia. Maka kita boleh lihat teras strategik PIPP 2006 hingga 2010 ini mempunyai 6 strategik yang telah dikenal pasti untuk memperkukuhkan sistem pendidikan negara, yang mana yang pertamanya adalah, teras pertama adalah membina negara bangsa. Teras kedua kita lihat adalah membangunkan modal insan. Teras ketiga adalah memperkasakan sekolah rendah. Teras keempat, merapatkan jurang pendidikan. Teras kelima adalah memartabatkan profesion keguruan. Teras keenam, melonjakkan kecemerlangan institusi pendidikan. Maka PIPP 2006-2010 ini telah menggariskan 6 teras yang saya sebutkan tadi, yang mana misi nasional memberikan penekanan tinggi ke atas pembangunan modal insan, iaitu minda kelas pertama, sebagai pendekatan utama bagi melonjak ke status negara maju. Pembinaan negara bangsa bagi sebuah negara berbilang kaum seperti Malaysia ini adalah amat penting, terutama dalam era globalisasi yang membenarkan pengaliran secara bebas dan pantas bukan sahaja maklumat, modul serta manusia, tetapi juga sistem nilai, budaya dan kepercayaan dari kepelbagaian negara. Keupayaan membina negara bangsa bergantung kepada perkongsian nilai serta semangat patriotisme, bahasa, integrasi, kewarganegaraan dan demokrasi negara tersebut. Cabaran globalisasi dan liberalisasi menuntut perubahan dinamik dalam sistem pendidikan bagi melahirkan warga negara global yang bertindak bijak menghadapi cabaran globalisasi dan liberalisasi mengikut acuan tempatan.
Seterusnya, kita akan pergi kepada teras pertama, iaitu membina negara bangsa. Baik, kita akan pergi kepada teras yang pertama, iaitu membina negara bangsa. Fokus utama dalam membina negara bangsa mencakupi usaha seperti memperkasakan bahasa kebangsaan sebagai asas perpaduan integrasi nasional dan bahasa ilmu. Strategi untuk membina negara bangsa adalah seperti berikut. Yang pertama adalah gerakan memperkasakan bahasa kebangsaan, yang mana menggerakkan gelombang baru, ini gerakan memperkasakan bahasa kebangsaan. Yang kedua adalah dasar buku negara, iaitu bagaimana untuk memantapkan pelaksanaan dasar buku negara. Dan yang ketiga adalah menyelaras peranan semua pihak, yang mana menyelaras peranan semua pihak ini yang terlibat untuk menggiatkan aktiviti-aktiviti kebahasaan, kesusasteraan, pengkaryaan, penterjemahan dan juga penerbitan. Dan yang keempat adalah mewujudkan bulan bahasa dan sastra negara dalam usaha memperkasakan bahasa kebangsaan. Baik, teras yang kedua adalah membangun modal insan. Pembangunan modal insan bertujuan memastikan anak bangsa Malaysia mempunyai ilmu pengetahuan serta kepakaran tinggi bagi penyediaan guna tenaga dalam pelbagai jenis pekerjaan. Di samping itu, para pelajar akan dilengkapi kemahiran komunikasi berkesan, iaitu kebolehan menggunakan teknologi komunikasi maklumat iaitu ICT dengan baik, dan juga berupaya berfikir secara kreatif dan kritis serta mampu bertindak secara rasional, mengamalkan pembelajaran sepanjang hayat, mempunyai nilai tinggi serta berupaya menjadi pemimpin berkesan dalam negara dan masyarakat. Bagi mencapai dasar matlamat tersebut, fokus pembangunan modal insan adalah seperti berikut. Iaitu yang pertamanya, mengadakan lebih banyak pilihan pendidikan kepada ibu bapa dan pelajar, dan juga meningkatkan keupayaan dan minat pelajar untuk menguasai ilmu pengetahuan dan kemahiran. Dan yang ketiga adalah memupuk pelajar supaya memiliki kemahiran dan keterampilan. Baik. Untuk teras yang ketiga adalah memperkasakan sekolah kebangsaan. Dalam PIPP, tumpuan memperkasakan sekolah kebangsaan ataupun SK ini diberi kepada sekolah rendah, kerana sekolah kebangsaan ataupun SK ini berperanan tinggi ataupun berperanan penting sebagai tapak untuk menyemai serta memupuk perpaduan di antara kaum dari peringkat awal persekolahan. Yang pertama, ciri-ciri SK perkasa ialah iaitu infrastruktur lengkap dan berkualiti. Yang kedua adalah pemimpin ataupun pimpinan dan guru cekap. Semua pelajar menguasai 3M, iaitu pemimpin dan guru cekap terlatih dan berkualiti. Ini semua pelajar perlu menguasai 3M. Dan yang ketiga adalah penawaran dan pelaksanaan kurikulum berasaskan pelanggan. Dan yang keempat, pencapaian kepada sahsiah cemerlang pelajar. Untuk yang seterusnya, kita akan dapat lihat teras yang keempat adalah merapatkan jurang pendidikan. Diharapkan bahawa PIPP ini dapat merapatkan jurang pendidikan antara lokasi dengan membangunkan infrastruktur dan kemudahan pendidikan luar bandar di seluruh negara Malaysia ini. Yang mana selain itu ia turut memfokuskan meningkatkan kadar penyertaan dan mengurangkan risiko kececeran pelajar. Tumpuan akan diberikan kepada sekolah-sekolah pendalaman Sabah dan Sarawak. KPM ataupun Kementerian Pelajaran Malaysia, Kementerian Pendidikan Malaysia turut memfokuskan untuk mengurangkan jurang pencapaian akademik dengan menambah bilangan komputer, TV pendidikan, makmal komputer, kemudahan perkakasan, pengisian dan tenaga kerja. Hal ini akan mengurangkan jarang dan digital yang wujud dalam kalangan murid dan guru luar bandar. Beberapa langkah telah dikenal pasti untuk meningkatkan penyertaan orang asli dan minoriti, iaitu meningkatkan penguasaan 3M. Baik, untuk teras yang kelima adalah memartabatkan profesion guru.
Maka dalam teras yang kelima ini, guru-guru yang baru menamatkan pengajian perguruan dari Institut Pendidikan Guru IPG ataupun Institut Pengajian Tinggi IPT akan diwajibkan berkhidmat di kawasan pendalaman dahulu tanpa sebarang pengecualian. KPM akan menambah baik insentif dan mewujudkan insurans khusus kepada guru yang berkhidmat di pendalaman selain menyediakan rumah guru dan kemudahan asas yang sempurna. Kurikulum IPG serta berpusat di Gubal bagi memberikan penekanan kepada elemen baru dalam kurikulum pendidikan guru yang akan memberikan fokus yang lebih kepada membangunkan infrastruktur yang meliputi pusat maklumat latihan keguruan, sistem penyaluran rangkaian teknologi maklumat dan komunikasi ICT, portal pendidikan guru dan total campus management system. Bagi teras yang keenam adalah melonjakkan kecemerlangan institusi pendidikan, iaitu dalam sistem pendidikan negara, dasar KPM adalah untuk mengadakan pendekatan, piawaian dan penanda aras yang lebih tepat serta bersesuaian dengan ciri dan keperluan kluster institusi pendidikan yang ada, iaitu mengikut bidang khusus masing-masing. Hal ini kerana pada masa ini terdapat pelbagai jenis sekolah dalam sistem pendidikan negara. Institusi model akan dibangunkan supaya dapat dijadikan showcase di peringkat antarabangsa. Tujuan pembangunan tersebut adalah untuk membuktikan keupayaan sistem pendidikan negara di samping membantu usaha untuk menjadikan Malaysia sebagai pusat kecemerlangan pendidikan. Maka diharap bidang pendidikan ini bukan sahaja dapat melahirkan modal insan yang berpengetahuan, kuat fizikal dan cerdik minda, tetapi juga mempunyai nilai-nilai yang sempurna dan murni untuk memikul amanah bagi membantu memajukan negara. Modal insan yang mempunyai celik minda ini dan nilai-nilai tambah sangat penting untuk melakukan anjakan besar selain mampu bersaing untuk mencapai kejayaan. Dengan berakhirnya teras yang keenam tadi, saya akan pergi kepada perkembangan sistem pendidikan Malaysia selepas merdeka yang saya sebutkan tadi, iaitu laporan jawatan kuasa kabinet dan pelan induk pembangunan pendidikan tadi dan hubungannya dengan falsafah pendidikan kebangsaan. Yang mana falsafah pendidikan kebangsaan ini berbunyi, pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu, berpengetahuan, berketerampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara. Hubung kait yang pertama yang ingin saya kaitkan di antara FPK dan juga laporan jawatan kuasa kabinet serta pelan induk pembangunan pendidikan ini adalah yang pertama. FPK berbunyi pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu. Yang ingin saya kaitkan adalah bagaimana perubahan yang disyorkan oleh jawatan kuasa kabinet kepada pendidikan sekolah rendah, iaitu bagaimana berbunyi menyediakan pendidikan pemulihan bagi pelajar-pelajar lemah. Maka perkara ini boleh dihubung kaitkan dengan FPK, yang mana FPK ini menekankan bagaimana usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh. Maka secara tidak langsung, pendidikan bukan saja berfokus kepada mereka yang berkemampuan ataupun mereka yang berkemajuan tinggi, bahkan mereka juga, pendidikan ini juga menekankan bagaimana bagi pelajar-pelajar yang lemah, bagi pelajar-pelajar yang memerlukan program pemulihan khas untuk turut sama berjaya bagi merealisasikan pendidikan negara. Maka perkara ini kita boleh lihat bagaimana KPM sendiri telah menyediakan program pemulihan khas bagi pelajar-pelajar yang lemah supaya mana mereka boleh juga berturut saing dalam pembelajaran bagi merealisasikan impian negara Malaysia. Hubung kait yang kedua yang ingin saya sebutkan adalah bagaimana FPK berbunyi mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani.
FPK ini saya ingin kaitkan dengan perubahan yang disyorkan oleh Jawatan Kuasa Kabinet kepada pendidikan sekolah menengah rendah, yang mana berbunyi pelajar didedahkan kepada bidang teknik dan vocational pada peringkat menengah rendah lagi. Maka kita boleh lihat dalam keratan akhbar yang saya lampirkan ini, kita lihat bagaimana sekolah menengah kebangsaan teknik sejingkat, iaitu sekolah menengah rendah, adalah sekolah terbaik dalam SPM tahun 2018 luar bandar di Sarawak. Maka kita dapat lihat sekolah menengah kebangsaan teknik bukan sahaja menekankan mengenai kemahiran, bahkan mereka juga mempertingkatkan, memfokuskan akan berpengetahuan sehingga mana mereka mampu untuk mencapai sekolah terbaik di luar bandar yang mungkin kurang daripada segi sudut infrastrukturnya dan keperluannya, tetapi mereka mampu mempertingkatkan bagaimana mendapat sekolah terbaik pada SPM tahun 2018. Dan hubung kait yang ketiga yang ingin saya sampaikan adalah bagaimana FPK berbunyi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu, berpengetahuan, berakhlak mulia, bertanggungjawab, berketerampilan dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara. Maka saya ingin hubung kaitkan dengan teras yang ketiga dalam strategik pelan induk pembangunan pendidikan yang kedua, iaitu membangunkan modal insan. Maka dalam keratan akhbar ini yang saya sebutkan adalah bagaimana 5 pelajar daripada sekolah menengah kebangsaan PA ini harumkan nama negara Malaysia di Romania. Mereka bukan sahaja fokus kepada pendidikan, bahkan mereka juga memfokuskan mengenai kemahiran yang mampu untuk memakmurkan ataupun mengharumkan nama negara di persada dunia, iaitu dengan mencipta penapis air daripada jerami padi. Nah, di sini kita dapat dengan hubung kait yang ketiga ini kita dapat mengkonklusikan di laporan jawatan kuasa kabinet yang saya sebutkan tadi dan juga pelan induk pembangunan pendidikan 2006-2010 adalah perkara yang selaras dengan FPK yang mampu untuk mempertingkatkan pendidikan negara. Maka dengan akhirnya FPK ini, falsafah pendidikan kebangsaan ini, sampailah ke hari ini mampu menjadi satu inspirasi dalam pendidikan negara Malaysia agar terus maju dan terus bersaing dengan negara-negara maju yang lain. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.